أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang dihormati Tok Imam, Tok Mulu, semua jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat syukur pada Allah Ta'ala. Sama-sama bila kita bangun tidur, kita diajar untuk pertama-tama syukur pada Allah. Alhamdulillah. Celak mata tu, kalimah utama kita kena ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa? Dia kata Alhamdulillazi ahyana. Aku syukur padamu ya Allah kerana mu hidup mula aku. Ba'dama amatana, selepas mu mati aku malam. Tidur-tidur ni mati. Tidur ni kita mati. Sebagaimana orang mati tak ingat segala-gala, orang tidur pun tak ingat. Kereta baru beli tak ingat. Bini baru nikah tak ingat. Segala benda tak ingat. Bahkan Tuhan pun tak ingat. Waktu kita tidur ni teruk pada telefon lagi. Telefon kita waktu kita tidur ada lain dia. Kita tidur ni lain pun putus. Siapa tak ingat apa-apa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut aqimis salata li zikri. Mundi kalah maya bila mengingat pada aku. Untuk ingat pada Allah Ta'ala, Allah suruh kita maya. Maya ni untuk ingat pada Allah. Jadi bila kita ingat pada Allah, bila kita bangun tidur. Waktu tidur kita tak ingat gapo. Jadi oleh kerana itu bila kita bangun tidur, maka hak pertama hak kita kena buat, kita bersih tubuh kita. Mandi, kemudian kita ambil wuduk, ambil air maya, lepas tu mari rumah Tuhan dulu. Mari rumah Allah dulu. Sebelum pergi kedai kopi, sebelum kita pergi pejabat, sebelum pergi ke baru, sebelum pergi mana, mari rumah Allah dulu. Supaya pagi-pagi kita ni jadi tetamu Allah sebelum kita jadi tetamu makhluk Allah. Manusia ni kadang-kadang bila jadi tetamu manusia ni dia so hebat. Dapat jemputan pergi istana Allah, so hebat. Tak? Hebat. Pasal apa? Pergi istana. Sehebat istana. Tak boleh intikah duduk istana ni. Tak boleh intikah di masjid. Tapi sehebat pasal apa? Kerana istana-istana ni Pak Raja duduk. Jumpa pun jauh besar. Bunyi pun soho. Dia mau kerja mana? Kalau kerja istana Kebahagiaan. Kalau kerja istana Kuala Kasar. Kerja istana. Bunyi sebut kerja istana tu sergah. Pasal apa? Bunyi istana. Cuba tanya lagi. Kerja gapo? Motor rupu je. Motor rupu dalam pagar istana. Lain. Kerja motor rupu je. Tapi istana. Kerja gapo tu kan masuk. Kerja gapo. Macam-macam kerja. Tapi nak kaitnya bila manusia ni dia kait dengan benda yang dia serah hebat, dia serah besar. Tapi kita ni diajar semua-semua. 24 jam kita diajar untuk besar ni sekala je. Hak kita kena besar ke dia dalam hidup kita, dalam fikiran sekala, iaitu Allah. Allah. Hingga bila nak bai pun panggil Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Kita qomat pun ulang-ulang kalimah Allahu Akbar. Kita maya pun gerak sikit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa kalimah Allah Akbar? Tak boleh kata sami Allah medah ke ataupun subhanallah ke. Tak pasal apa nak suruh kita ni serba besar Allah. Jangan duk besar ke makhluk. Jangan duk besar ke kerja, duk besar ke gaji. Mari ni riuh duk besar ke J. Tak masuk J, ada seorang tu masuk J tu. Besar masuk J. Jadi serba besar Allah. Bila kita serba Allah yang maha besar, maka automatik orang lain jadi kecil. Jadi kecil belaka. Jadi bila kita tak besar ke Allah, orang lain tu jadi besarnya. Hak harta jadi besar. Orang sanggup tak maya lah cari harta ni. Sanggup tak maya cari harta. Pada harta ni tak ada faedah langsung. Dia faedah ni harta bila kita boleh guna. Bila tak boleh guna tak ada gapo. Na'udzubillah. Jadi oleh kerana itu bila kita besar ke Allah, hak lain jadi kecil. Sama ada kerja kita ke, kerja buat kita ke, harta kita ke, gapo-gapo jadi kecil. Pasal apa? Kerana kita membesarkan Allah. Tapi bila kita tidak besarkan Allah, hak lain jadi besar. Hawa nafsu jadi besar. Kita kerja kata, boleh gaji tu serap besar, boleh duit banyak serap besar.
Boleh deria, tanah deria, siapa buah deria tu suka, siapa tak mai subuh kan lagi tunggu deria. Jadi hak lain tu jadi besar. Jadi pasal apa? Kerana Allah Taala jadi kecil. Sebab tu dia ulang-ulang, dia pasok sungguh dalam kepala kita ni. Dia pasok sok-sok Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah Maha Besar. Bahkan bila zikir pun dia ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya hak lain tu jadi kecil. Supaya bila manusia rasa besarnya Allah Taala, maka dia serah tak bimbang. Bila kita duduk berlindung dengan orang besar, kita berjalan dengan orang besar, kita serah segar pak kita. Kita berjalan sebelah orang besar, kita serah segar pak kita. Bergambar serah besar pak kita. Pasal apa? Kerana dia tu sayang orang ni. Orang jahat pun kita juga. Sayang orang paling jahat sekali. Kita serah selamat kita. Pasal apa? Ketua gangster tu sepupu kita. Umpamanya. Kita serah gitu. Jadi manusia ni diajar supaya mungkin ingat hidup atas muka bumi ni hakikat sebenarnya sama je. Sama berlaku. Daripada kecil, besar, tua, muda, sama berlaku. Sama ke apa dia? Makan. Sama-sama. Orang kampung makan. Kenyai tak? Kenyai. Orang bandar makan cara bandar. Kenyai. Orang budak-budak kampung. Tak, budak-budak kampung main. Zaman-zaman kita kecil-kecil hari tu, main tarik upih. Orang lah ni upih tak kenal boleh tu. Tak. Tarik upih. Main gelek. Rem sika. Main mendo. Macam-macam. Orang bandar ni, mainnya dia mewah-mewah. Main dia glosor, main macam-macam ni. Bila mari tengok budak-budak kampung kat main duk tak upih, Allah, sianya budak ni. Sianya budak ni. Pasal apa? Mainnya dia tak ada mainnya. Cuba tanya budak tu, suka ke tak? Suka. Potulur je. Sebagaimana tujuan main nak suka, orang kampung pun boleh suka, budak, orang bandar boleh suka. Suka sama je. Sama kita bawa kereta, hakikat lah. Kereta besar, memang sedap kita Allah, kereta besar. Memang sedap duduk. Supa tak? Supa. Apa potulur juga. Siapa tapi lain kena berhenti potulur juga. Isi minyak potulur juga. Hakikat sebenar hidup. Sebab tu dia kata, apa pun manusia ni, bila kita serah dunia ada pada kita ni sebenarnya untuk kita hidup, Tuhan suruh kita cari. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Allah kata pada dia, wabtaghi ni mempulung sungguh-sungguh. Pulung sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh untuk dapat wabtaghi fima ataqallah, benda yang Allah sediakan untukmu di akhirat. Wala tansa, tapi mu jangan lupa nasibmu di dunia. Kita tengok Allah Taala dia guna dua istilah. Akhirat dia kata mempulung sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh, wabtaghi sungguh-sungguh untuk dapat habuai kamu di akhirat. Tapi dalam keadaan duduk pulung akhirat tu, Allah kata mu jangan lupa dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, mu jangan lupa nasib kamu dunia. Pasal apa? Kerana kita duduk dunia dulu ni. Tapi hak berlaku terbalik. Pulung dunia siapa tak ingat akhirat. Hak berlaku ni manusia pulung ke dunia, untuk usaha ke dunia, siapa lupa akhirat. Padahal Allah Taala kata, mu ambillah dunia ni biar boleh tolong mu ke akhirat. Sebab matlamat hidup sebenar akhirat ni, sebab kita semua mati belakang ni. Semua akan mati. Tak arah lah. Tok Imam pun mati juga nak orang. Tak, minta maaf lah Tok Imam. Tok Mulu mati juga. Tok Gawa kau cepat. Hakikat mati juga. Memang hidup ni kena mati. Tak saya mati boleh, jangan hidup. Tak hidup awal, tak mati. Jadi oleh kerana hidup takut dah mati ni, takut. Tak ada orang berani takut. Bila Nabi SAW sebut, man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu. Siapa-siapa yang suka jumpa Allah, siapa-siapa yang suka jumpa Allah, suka nak jumpa dengan Allah, naknya jumpa Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana orang beriman ni dia nak jumpa Allah. Sebab syarat kita nak masuk syurga kena jumpa Allah. Syarat masuk syurga kena mati dulu. Jumpa Allah ni orang beriman sukalah jumpa. Supaya katalah kita dapat surat. Ni Perdana Menteri Umum 30 hari bulan ni penjawab awal akan dapat berita gembira. Dia orang yang awal-awal dapat berita gembira. Gak orang kerja kerajaan duk tunggu 30. Hari ni berapa bulan hari ni? Hari ni lambat lagi. Hari ni baru 24. Allah lambatnya 30. Nak tunggu gapo dia nak royak tu. Dia kata berita gembira.
Berita gembira ni rasanya, orang ni kata aku rasa naik gaji. Orang dia kata boleh dapat bonus pun lagi. Orang kata takut naik pakak kita belakang tahu. Ya. Orang ni kata mesti ada gembira, bila sebut berita gembira ni kat apa kita balik rumah jumpa umi ni kita lah. Abang nak bagi hadiah. Ya. Lepas mai subuh ni balik rumah royak ke bini, abang nak bagi hadiah hari ni. Jadi bini kita agak mula mikir. Bila sebut hadiah agak dia mikir. Boleh gelar dah kali. Boleh cicing kali. Boleh duit berkali. Kau boleh kereta berkali. Kau boleh madu baru, tak tahu. Tak. Gaponya kata nak bagi hadiah. Hadiah orang jatah ni macam-macam je ni. Macam tak? Jadi oleh kerana tu kita duk mikir gapo hadiah. Bila sebut hadiah tu masa mikir. Manusia ni bila jumpa Allah, orang beriman jumpa Allah. Suka ke tak? Tentu suka. Apa suka? Tuhan nak bagi gapo tak tahu. Nak balas syurga gapo, nikmat syurga gini-gini. Nak bagi gapo Tuhan ni. Orang beriman suka dia jumpa Allah, suka. Pasal apa? Bila jumpa Allah ni, Allah, Tuhan memang tak akan sia-sia, bukan jumpa saja. Bukan jumpa saja. Jumpa Allah mesti Allah nak balas baik ko, Allah nak balas syurga ko, nikmat syurga ko, nak bagi go tu go ni ko. Kita duk mikir. Nabi kata siapa-siapa yang suka jumpa dengan Allah, maka Allah pun nak jumpa dengan dia. Allah pun suka jumpa orang beriman ni. Allah nak jumpa. Wa man kariha liqa Allah. Siapa-siapa yang benci, tak suka jumpa Allah, maka Allah pun tak akan jumpa dengan dia. Ya. Siapa-siapa tak akan jumpa Allah, Allah pun akan jumpa. Bila dengar hadis tu, kata Aisyah, apakah kematian ya Rasulullah? Mati ke ya Rasulullah? Ya, tengok cara mikir Aisyah. Ya. Mati ke? Sebab nak jumpa Allah, mati dulu. Mati ke Rasulullah? Kalau mati, aku ni takut nak mati. Bukan nak mati. Ya, bukan nak mati ni. Tak say mati. Kalau boleh, tak kata Aisyah, aku ni takut nak mati. Setahu Aisyah tu, bini Nabi, ahli syurga, jamin syurga, tak kata Allah Ta'ala, tak ada maksiat pada Allah Ta'ala langsung. Setara tu pun takut apa tak kita mau ni. Ya, kita main kat pejam mata tengok zaman muda tu Allah banyaknya TikTok maya. Tak. Zaman muda tu banyaknya maksiat pada Allah. Ada orang sampai mangsa muda berzina, naudzubillah. Ada orang minum arak, ada orang berjudi, macam-macam. Lawan mak ayah, tekim mak ayah zaman muda. Ya, ngita orang mandi lah ni tak ngita adalah hari tu, muda-muda hari tu. Dan itu tak ngita kitua je, tak nampak mata, tak nampak dah. Kalau celup cerah pula pergi pula. Tak. Ya, jadi bila ingat maksiat-maksiat tu Allah Rabbi teruknya zaman muda. Lah ni apa juruh ni kita tua. Ya, si baik tua. Ya, kalau muda lagi tak tahu. Tak mari dah balasan ni. Mari ni kita sakit orang ada, demam ada. Si manis pun ada, darah tinggi ada, gaut ada, mari masjid. Ya, coba sehat, tak ada gapo penyakit. Duk main golok haknya. Duk semua orang lah, bukan semua. Nak sebutnya kata Aisyah, takut kemati, aku ni takut mati. Nabi kata, dah. Bukan gitu. Ya. Orang beriman, kata Nabi, dia beramal soleh. Dia minta ampun si amalan dengan Allah Ta'ala. Dia beribadah si amalan dengan Allah Ta'ala. Dia buat baik. Dia suruh orang buat baik. Dia ni, kerja di atas dunia, dia bukan kerja maksiat. Ada orang kerja maksiat, hak jadi pelacur. Kerja maksiat, dosa, sehari petang si amalan. Ajak orang berzina dengan dia boleh dipitih kerana berzina dengan dia. Kerja dia apa dia? Kerja iklan berzina. Ada orang kerja minum arak, ada orang kerja tempat maksiat. Kerja jadi jaga mana? Jaga kilang arak. 40 tahun. Tiap hari berdosa dengan Allah Ta'ala. Jadi orang beriman ni orang beramal soleh. Maka bila amal soleh, maka dia suka jumpa Allah Ta'ala. Nabi kata, bila orang beramal soleh ni nak suka jumpa Allah, kenapa? Kerana Allah janji, Allah nak bagi balasan. Membuat baik sikit pun Allah balas apa dia? Syurga jannatin tajri min tahtiha, syurga yang mengalir sungai-sungai. Syurga yang kebun-kebun mengalir bawahnya sungai-sungai, ada anak sungai. Kita pergi mana-mana pun kalau ada sungai, tanah tu mahal lalu. Ya, tanah ada sungai mahal lalu. Sungai pun jernih air dia. Ya, comel. Jadi setiap kali Allah Taala sebut syurga, mesti Allah sebut sungai. Ya. Setiap kali Allah sebut syurga, mesti Allah sebut sungai. Ya. Jadi, makna apa dia? Makna comel tempat tu bila ada sungai.
Hatta yang di rumah ni dia buat air terjun lah dekat api rumah. Pasal apa? Bunyi air itu lambat hidup, lambat segar. Jadi kata Nabi, bila dia beramal soleh, suka jumpa Allah, Allah pun jumpa. Ada pun orang kafir, orang durhaka pada Allah, na'udzubillah. Dia ni bila syirik pada Allah, tak beriman dengan Allah Ta'ala, dia tahu dah kalau jumpa Allah, kalau dia mati, tak ada balasan kebaikan. Maka jumpa Allah Ta'ala, maka jumpa untuk orang, pergi jumpa orang apa? Jumpa untuk masuk neraka. Tak pasal nak pergi. Supaya orang dia heret tali gantung. Yang orang ni bila jatuh hukuman, maka dia kena katalah hukum gantung. Hukum gantung tak gantung lalu. Tak gantung lalu, kadang-kadang 4, 5, 3 tahun baru gantung. Ya, kadang setahun baru gantung. Bukan hakim kata mu jatuh hukum bergantung. Ya, tidak gantung lalu, dia masuk satu penjara. Dia pilih penjara lagi. Pilih penjara akhir. Yang banduan terakhir ni, lepas ni gantung. Ya, lepas tu dia bawa tali gantung. Ya, sebelum bawa tali gantung juga, dia jamu makan sedap-sedap. Ya, makan sedap-sedap, dia beri pakai baju hok comel-comel. Ya, dia beri hok paling seronok dalam je. Ya, setara mana tahu, boleh tengok. Ya, hok setara mana ni, tapi dalam je. Ya, dia beri makan sedap apa semua hari tu. Ya, selama ni dalam penjara tak makan ayam, hari tu beri ayam. Dia makan daging, nasi biryani ke. Tanda nak mampus dia tu. Tanda nak koh, tanda nak mati. Lepas tu bawa tali gantung. Bila dia beritahu hari ni mu dihukum gantung, nak pergi tak? Tak segi, bertepik lari. Ada orang diheret tegak lembek dah tu. Sebagaimana dalam mahkamah bila hakim kata mu dihukum gantung, lembek dah tu. Padahal gantung tak bila lagi. Ya. Bila jatuh hukuman tu, Allah heret tegak buh tadi gantung. Nak pergi tak dia? Tak sih. Ya. Yauma yahsyaru ma'da'ullah ila an-nar. Na'udzubillah. Yauma yahsyaru ma'da'ullah min nar fa hum yuz'un. Pada hari manusia dihambak ke neraka. Sebagaimana kita buka pintu gok kambing, kita hambak kambing tu suka tak suka kena turun. Ya. Gitu manusia ada neraka ni, tak segi siapa nak pergi ke neraka. Ya, penjara pun tak segi, pakar lawyer, pakar penggual, tarik diri, suruh hakim letak jawatan, macam-macam. Pasal apa? Tak segi je ya. Tak segi. Usah juga, jangan takut masa sejarah. Tu baru penjara. Apatah lagi neraka. Wahum yuza'un, mu dihambak ke neraka. Dihambak semua situ. Ya, jadi manusia bila dihambak ke neraka, masing-masing bertempik, masing-masing takut, masing-masing mencuri, masing-masing melayu. Ya, kita baca pagi-pagi Jumaat. Ya, bila Allah Ta'ala sebut di keadaan gambaran orang di pada mahsyar. Ya, di gambaran orang yang durhaka pada Allah. Ya, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim. Ya, Allah kata ya Muhammad, kalau mu tengok keadaan manusia apa dia? Manusia durhaka pada Allah. Ya. Hari tu akhirat tu, hari tu dia akan tunduk muka dia. Malu tunduk muka. Sebagaimana orang hok dibawa ke mahkamah dunia, bila dia malu. Ya. Orang jahat ni malu, orang salah ni rasa malulah. Malu pakai apa orang kameraman dok ambil gambar apa semua, malu tunduk muka kerana malu. Ya. Bila sampai di pada mahsyar, maka dia kata boleh, Rabbana absarna. Ya Allah, aku tengok dah keadaan pada mahsyar. Orang ni bertepik, orang ni meraung, orang ni berjeri, orang keadaan pada mahsyar. Kelang kelibuk pada mahsyar tu. Ya, Allah Rabbi, kita ni bila mak kita mati, ayah kita mati, ya, bila anak-anak jerit, tok laki mati bini jerit, bini mati tok laki pun jerit sedih. Ya, nak gapo dia? Nak sangat mudah-mudahan jumpa semula di akhirat. Tak, nak jumpa akhirat. Tapi kita main mikir, Allah Rabbi, kalau orang bilia manusia daripada mahsyar, nak cari mana mak ayah kita ni? Ya, nak cari mana? Kita pergi jumpa sayang kita sekapung, pergi Mekah. Janji jumpa Mekah sekapung.
Cuma dia pergi kapal terbaik dulu, kita pergi kapal terbaik akhir. Dia pergi dulu. Sampai Mekah, Allah, berauk mana nak cari mana sayang kita ni. Ya. Nak cari mana? Kita duk mikir gitu. Tapi orang beriman dah. Orang beriman ni Allah Ta'ala jumpa. Bila dia meninggal dunia, masuk kubur, orang pertama mari jumpa kita Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW. Ya. Kemudian siapa lagi? Dia jumpa dengan mak dia, jumpa ayah dia, jumpa keluarga dia. Ya. Orang beriman kata Nabi, dia akan dihimpunkan dalam satu syurga bersama orang yang disayang. Ya. Satu hari bila seorang badui mari tanya Nabi, ya Rasulullah, bila kiamat ni bila? Bila kiamat ya Rasulullah? Nabi tanya dia, mu cadang gapo dah nak untuk berdepan dengan kiamat ni? Duk mari tanya bila kiamat. Nabi tanya balik dia, gapo amalan mu buat untuk tunggu kiamat? Ya duk tanya sok-sok ni. Yang mau pergi sehari dua ni orang duk tanya, Ustaz, bila pilihan raya? Hamba tanya balik, sedialah kau? Sedia gitu. Sedia gitu kan? Adalah bodoh-bodoh sikit-sikit sedia. Ya. Jadi huduh-huduh. Sedia huduh-huduh tak jadi, kena sedia sungguh-sungguh. Orang Kelantan ni dia ni dia buat style huduh-huduh, nego huduh-huduh. Buat gapo nego huduh-huduh. Apa tak nego comelnya? Ya. Buat gapo tu? Nebah huduh-huduh. Ya. Jadi nak tunjuk bahawa dia tidak bersungguh mana dah. Ya. Nabi tanya dia, mucad gapo? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak ada gap, cuma aku sayang Allah dan Rasul. Aku ni sayang pada Allah Rasul, ya Rasulullah. Ya. Jadi dia mikir kiamat ni boleh jumpa Nabi ke duduk mana. Nabi kata, setiap manusia ni dia akan duduk bersama orang yang disayang di akhirat. Ya. Mu akan bersama orang mu sayang. Bila hadis ni, mu akan bersama orang saya, bermakna kalau kita mati, kita bersama orang kita sayang. Siapa kita sayang? Rasulullah. Siapa lagi? Mak kita, ayah kita. Ya. Dia banyak hadis-hadis. Ya. Ada seorang sahabat perempuan tu. Allahumma salli alaihi. Dia mari jumpa Nabi. Dia ni cerita masyhur. Dia ada anak jatah 3 orang. Ya, 3 orang. Ya. Maka dia hantar anak dia ni di medan perang. Bila berlaku satu perang, dia hantar anak dia. 3 pergi perang. Ya. Dia doa lama ni. Doa supaya Allah Ta'ala beri kemenangan Islam. Allah beri kemenangan pada anak-anak dia ni. Selamat anak dia semua. Ya. Tak lama dapat berita, anak sudul ni mati. Gugur syahid. Ya. Dengar anak gugur syahid tu, alhamdulillah. Ya. Senyap dia. Tak jerit, tidak meraung, tidak gapo. Ya. Duduk tak lama, mari berita kedua pula. Makcik, anak makcik yang nombor 2 pun meninggal juga dah. Gugur syahid. Dia pun reda lah. Ya. Tak lama, mapak berita pula, anak bosu dia pun mati juga. Ya. Bila dapat berita, bila kita mati, kita mati ni dia bukan akhir. Yang sukanya kita beragak dekat orang mari kita dengan kerih, ya, pakai silap, pakai tenggolok macam-macam agak pergi. Ya, ndak kita ni. Ya, duk selo letik. Ya, tok email pengolo tangan kita pun aku nikah kali kau gini kita pun bangun. Subuh. Allah dia kata mu ni kalau lambat sikit. Aku ni dia mati biasa 2 tahun kemudian. Saya ni seorang mati. Tapi dia kata dia mimpi. Dia tengok sain dia hok mati biasa tu masuk syurga. Ya, dia suka pelik. Nabi kata pelik ke apa? Betul lah tu. Kerana sain mu hok seorang ni 2 tahun umur dia lagi panjang daripada hok mati tu. 2 tahun maya, 2 tahun puasa, 2 tahun berzikir, 2 tahun ibadah pada Allah Ta'ala. Maka dia pahala ibadah dia banyak pada orang mati syahid. Orang mati syahid mati dulu. Umur sama mati dulu. Tapi tingkatan dari syurga lain lah. Ya. Masuk syurga tanpa hisap. Hak ni kena hisap. Hak ni tanpa hisap. Ya, lain lah. Sebab tu kita nak banding orang zaman dulu. Tentu banyak pahala orang zaman dulu.
Ya, umat Nabi Nuh umur 1000 tahun. Ya, 1000 tahun, 2000 tahun. Nabi Nuh tu dia dakwah kaum dia 950 tahun. Itu zaman kenabian. Zaman jadi Nabi 950 tahun. Bukan umur dia. Ada juga orang tulis umur Nabi Nuh 950 tahun. Itu bukan umur dia. Itu zaman kenabian dia. Ada amal kita. Maka kita beramal lah. Maya, puasa tu suruh maya kita maya. Maya sunat. Hak ni hak kita. Dan kita kena ingat. Hak kita buat ni, kita mati pun ada pahala tak mati. Tak putus. Tu jalan pahala. Ya. Setengah-setengah orang tu, pahala lepas dia mati tu lagi banyak pada waktu dia hidup. Baik, Boh Bari.